Greenland menolak tawaran Amerika Syarikat secara senyap, Rm 14 juta bagi setiap seorang. Itu adalah bom uang tunai yang dicampakkan oleh Presiden Trump kepada kesemua 57.000 penduduk Inuit Greenland. Perjanjian NATO tidak penting. Pemilikan Greenland, itulah yang penting. Denmark terkejut, dan seluruh Eropa membeku mendengar kata-kata ini yang dilepaskan oleh Trump di pejabat Oval White House. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan dunia adalah reaksi penduduk Greenland. 85% menolaknya. Walaupun ditawarkan uang tunai lebih dari Rm 10 juta bagi setiap orang, suku Inuit yang telah hidup di atas ais Arktik selama 4.000 tahun menggelengkan kepala. Tanah kami tidak dijual. Trump mengamuk. Baiklah, kalau begitu, ada cara lain. Kad yang dia keluarkan amat mengejutkan. Greenland menyimpan simpanan terbesar di dunia bagi rare earth mineral kritikal yang digunakan dalam setiap reaktor nuklir, kereta elektrik, dan jet pejuang stealth di seluruh dunia. Lebih 30 juta ton. Dalam keadaan China menguasai 70% pengeluaran rare earth global, ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi Amerika. Hantar pasukan penerokaan bersama pakar ketenteraan. Arahan rahasia White House dikeluarkan. Di permukaan, ia adalah penerokaan rare earth, tetapi tujuan sebenar adalah berbeza, untuk memperluas pangkalan tentera AS di Greenland dan merampas penguasaan laluan Arktik dari Rusia. Pada Januari 2026, tentara laut AS bersama 8 anggota elit menuju ke satu lokasi di utara Greenland. Mereka yakin dengan diri sendiri, bersenjatakan teknologi canggih bernilai USD 300 juta, termasuk GPS tercanggih, peralatan khas 350 gras, dan sistem komunikasi satelit. Sebulan sudah cukup, lapor Major Bradley, ketua pasukan, kepada Pentagon pada malam sebelum berlepas. Kami akan mengamankan lokasi rare earth dan menyelesaikan pemilihan tapak pangkalan, namun musim sejuk Greenland tidak menghiraukan teknologi canggih Amerika. Suhu 52 gras, neraka di mana suhu badan manusia 36. 5°C akan membeku dalam masa 3 menit saja. GPS menjadi gila akibat gangguan magnetik Arktik dan komunikasi satelit terputus oleh ribut salji. Dalam masa 72 jam selepas berlepas, 3 daripada 8 anggota jatuh ke dalam retakan ais. Helikopter penyelamat terhalang oleh ribut salji, tidak mungkin untuk mendekat. 3 anggota itu akhirnya tidak ditemui, malah mayat mereka. Mereka bersemadi buat selamanya dalam ais 52°C. Kami akan musnah sepenuhnya jika begini. Suara Major Bradley yang mengetuai baki 5 anggota bergetar. Bekalan makanan semakin habis, komunikasi terputus, dan suhu badan terus menurun. Tepat pada saat itu, ketika mereka sedang menunggu ajal, seekor anjing tarik muncul dari tengah ribut salji. Orang yang menariknya, mengejutkan, adalah seorang warga Malaysia. Saya datang dari Pangkalan Sains Utara Jelai, Malaysia. Nama saya Dr. Khairul Azim, kata lelaki itu. Di tengah neraka, 52°C. Lelaki ini tersenyum. Di satu tangan dia memegang pek pemanas segera dari Malaysia. Di tangan yang lain, sekotak kopi segera 3 dalam 1. Tuan-tuan Amerika, mau secawan kopi? Major Bradley tidak akan pernah melupakan detik itu sepanjang hayatnya. Di tempat di mana peralatan canggih bernilai USD 300 juta menjadi tidak berguna, hanya satu pek pemanas segera dan kopi segera itu sahaja yang menjadi talian hayat mereka. Tetapi kejutan sebenar berlaku selepas itu. Dr. Khairul Azim, penyelidik Malaysia itu, bergerak di Arktik dengan cara yang sama sekali seperti suku Inuit. Dia mengendalikan anjing tarik, merasakan ketebalan ais dengan kakinya, dan meramalkan cuaca mengikut arah angin. Bagaimana ini mungkin? Tanya Major Bradley. Jawaban Dr. Khairul mudah. Saya belajar daripada orang yang telah bertahan di tanah ini selama 4.000 tahun. Amerika cuba membeli Greenland dengan uang, cuba menakluki Arktik dengan uang, tetapi kosnya amat mahal. 3 askar Amerika kehilangan nyawa, dan 5 yang tinggal hampir musnah sepenuhnya. Akhirnya, yang berlutut di hadapan Arktik adalah Amerika, dan yang bertahan di Arktik adalah Malaysia. Apakah sebab sebenar suku Inuit menolak Rm 14 juta yang dilemparkan oleh Trump? Dan rekod 72 jam bagaimana Dr. Khairul Azim
penyelidik dari Pangkalan Sains Utara Jelai, menyelamatkan 5 askar Amerika di ambang kematian. Kebenaran mengejutkan yang Amerika sedari setelah pengorbanan 3 nyawa. Apa sebenarnya yang berlaku di Greenland? Kebenaran Arktik yang membuatkan Amerika, negara paling berkuasa di dunia, berlutut. Ia bermula sekarang. Tulis di komen Malaysia boleh. Jika Anda ingin memberikan semangat untuk video seterusnya, terima kasih. Saya tidak akan lupakan hari itu. 3 rekan sekerja hilang dalam ais di depan mata saya. Saya adalah Bradley. Saya telah berkhidmat selama 15 tahun sebagai anggota pasukan khas Tentara Laut AS, dan ini adalah misi Arktik ketiga saya. Tetapi musim sejuk Greenland berbeza daripada apapun yang pernah saya alami. Apabila arahan Perhimpunan Kecemasan datang dari Pentagon pada minggu pertama Januari 2026, saya tidak menyadari betapa berbahayanya misi ini. Saya pikir dengan peralatan canggih USD 300 juta, teknologi Amerika pasti dapat mengatasi Arktik. Betapa sombongnya salah faham itu, saya sedari hanya dengan mengorbankan nyawa rekan sekerja saya. Cuaca di Washington DC terasa sangat dingin. Tetapi udara di bilik bawah tanah White House dipenuhi dengan kepanasan. Gambar satelit Greenland dipaparkan pada skrin besar, dan pegawai-pegawai dari Jabatan Pertahanan dan Jabatan Negara duduk penuh di sekeliling meja. Saya adalah salah seorang daripada beberapa pakar lapangan yang hadir. Major Bradley, laporkan situasi di lapangan. Suara timbalan setiausaha pertahanan ditujukan kepada saya. Saya berdiri dan berjalan ke hadapan skrin. 1 urat biji rare earth baharu telah ditemui di sepanjang pantai utara Greenland. Anggaran simpanan bernilai kira-kira USD 44 bilion. Bilik mesyuarat menjadi gempar. USD 44 bilion. Berat angka itu tergantung di udara. Kawasan yang dimaksudkan mempunyai suhu purata musim sejuk mencecah 40 gra dan boleh mencapai 60 gra semasa musim kutub. Penerokaan adalah mustahil dengan peralatan sedia ada. Apabila saya selesai, timbalan setiausaha pertahanan mengangguk. Itulah sebabnya kita telah menyediakan sesuatu, bukan? Isyarat tangannya menukar skrin. Butiran peralatan penerokaan kutub terkini. Di bawah tajuk Project Arctic Eagle disenaraikan. Bateri khas yang beroperasi pada 170 gradus, kendaraan salji menggunakan pelincir suhu ultra rendah, sistem GPS tentara dengan margin ralat 30 cm, peralatan yang menggabungkan semua kekuatan teknologi Amerika. Sejujurnya, saya juga penuh keyakinan. Dengan peralatan seperti ini, Arktik pasti tidak menjadi masalah. Bagaimana dengan komposisi pasukan penerokaan? Tanya seseorang. Ia akan terdiri daripada 8 anggota elit. Mereka adalah veteran pasukan khas yang telah menjalani latihan kelangsungan hidup. Kemudian, timbalan setiausaha pertahanan berhenti sebentar. Kami juga merancang untuk mengupas seorang pandu arah tempatan dari suku Inuit. Perbincangan dengan kerajaan Denmark sudah selesai. Pada saat itu, saya merasakan kebimbangan yang aneh. Ungkapan mengupah Inuit mengganggu saya. Mereka adalah orang yang telah hidup di Arktik selama ribuan tahun. Mereka bukan sekadar pandu arah. Namun, saya berdiam diri. Dalam suasana di mana seorang mejar tidak boleh mempertikaikan timbalan setiausaha, mesyuarat berakhir, dan ketika saya berjalan di koridor, seseorang memanggil nama saya dari belakang, Major Bradley. Saya berpaling. Ia adalah James Howard, pegawai CIA yang bertugas untuk Arktik. Dia menyerahkan satu sampul dokumen kepada saya. Baca ini. Ini adalah maklumat mengenai seorang penyelidik Malaysia yang sedang beroperasi di lapangan. Penyelidik Malaysia? Saya hairan. Malaysia di Arktik? Pernah dengar tentang Pangkalan Sains Utara Jelai? Ia adalah pangkalan penyelidikan Arktik Malaysia di Kepulauan Svalbard, Norway. Seorang penyelidik yang dihantar dari sana kini tinggal bersama suku Inuit di Greenland. Saya membuka sampul surat dan melihat gambar seorang lelaki. Seorang lelaki Malaysia yang kelihatan berusia pertengahan 30-an. Wajahnya keperangan, matanya tenang, dan kesannya kelihatan agak sederhana. Nama, Dr. Khairul Azim, PhD dalam oseanografi, penyelidik Pangkalan Sains Utara Jelai. Mengapa lelaki ini penting? Saya bertanya. Howard merendahkan suaranya. Ketua suku Inuit dikatakan melayan lelaki ini seperti anak sendiri.
Dia telah tinggal bersama mereka selama 3 tahun dan mendapat kepercayaan mereka. Perkara yang tidak dapat kita perolehi walau dengan berapa banyak uang pun telah dicapai oleh lelaki Malaysia ini. Saya sekali lagi merenung wajah Khairul dalam gambar itu. Adakah ini bermakna dia akan mengganggu penerokaan kita? Howard menggelengkan kepalanya. Bukan gangguan, tetapi sebagai rujukan. Di Arktik, hubungan kadangkala lebih penting daripada peralatan. Pada masa itu, saya tidak memahami maksud kata-katanya. Beberapa hari kemudian, saya menaiki pesawat pengangkut ke Greenland. Kami tiba di Ilulissat, sebuah perkampungan kecil di pantai barat Greenland, pada 22 Desember. Angin sejuk 22 milas mencengkam wajah saya. Namun, saya pikir ia bukan masalah besar. Kesejukan sebenar belum bermula. Markas pasukan penerokaan didirikan di sebuah khema sementara di pinggir kampung. Ia adalah kemudahan canggih dengan sistem pemanas terkini dan peralatan komunikasi satelit. Ketua pasukan penerokaan adalah Kolonel Harrison, seorang veteran lulusan West Point yang telah mengetuai banyak operasi di Afghanistan dan Irak. Matanya penuh keyakinan. "Bradley, sudahkah kamu menghubungi pandu arah tempatan?" tanya Kolonel. "Saya akan melawat kampung Inuit esok. Janji temu dengan ketua suku telah ditetapkan." "Bagus. Pilih pandu arah dengan cepat. Kita perlu memulakan penerokaan dalam masa seminggu." Saya mengangguk. Keesokan paginya, saya menaiki kendaraan salji ke kampung Inuit. Kampung itu lebih kecil daripada yang saya sangka. Ia adalah campuran rumah tradisional dan rumah pasang siap modern, dan anjing husky diikat di pintu masuk kampung. Apabila saya tiba di hadapan rumah ketua suku, saya menyaksikan pemandangan yang tidak dijangka. Di halaman, kanak-kanak mengelilingi seorang lelaki. Lelaki itu melutut, menunjukkan sesuatu kepada mereka. Ia adalah serpihan kayu kecil. Lelaki itu mengukir kayu dengan pisau, membentuk haiwan. "Wah, beruang kutub," jerit salah seorang kanak-kanak. Mereka bercakap bahasa Inggris, bukan Inuit. Lelaki itu tertawa dan menjawab, "Ya, ini adalah beruang kutub yang datuk kamu lihat semasa kecil. Ia sudah berkurangan sekarang, tetapi suatu hari nanti ia akan bertambah lagi." Kehangatan terasa dari suaranya. Saya mendekat. Lelaki itu mengangkat wajahnya. Ia adalah wajah yang saya lihat dalam gambar. Penyelidik, Dr. Khairul Azim. Dia berdiri apabila melihat saya. Kanak-kanak itu memegang hujung pakaiannya dengan berat hati. "Selamat pagi, awak tentara Amerika ya." Dia menyambut saya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Major Michael Bradley, pegawai perhubungan pasukan penerokaan." Saya menghulurkan tangan saya. Dia membalas jabat tangan. Tangannya kasar, tetapi hangat. "Dr. Khairul Azim, dari Pangkalan Sains Utara Jelai, Malaysia. Saya tahu. Saya terima file daripada CIA." Dia tersenyum sedikit mendengar kata-kata saya. CIA pun, saya tak sangka saya orang penting sangat. Itu adalah gurauan, tetapi saya tidak boleh ketawa. Saya merasakan aura luar biasa daripada lelaki ini. "Saya datang untuk perkara pandu arah penerokaan." "Oh, begitu. Saya akan bawa Anda." Khairul berjalan di hadapan. Kanak-kanak mengikutinya dari belakang. Apabila saya masuk ke rumah ketua suku, saya terkejut sekali lagi. Pendiam dipanaskan oleh pendiangan, dan dinding dihiasi dengan alat memburu dan gambar keluarga. Namun, di antara gambar-gambar itu, terdapat gambar Khairul juga. Gambar dia bergambar dengan keluarga ketua suku. Ketua suku adalah seorang lelaki tua yang mungkin berusia lebih 70 tahun. Wajahnya berkedut, tetapi matanya tajam dan jernih. "Selamat datang," kata ketua suku dalam bahasa Inggris. "Terima kasih, saya adalah pasukan penerokaan tentara Amerika." Apabila saya mula bercakap, ketua suku mengangkat tangannya untuk menghentikan saya. "Saya tahu, kamu datang untuk mencari rare earth." Dia bercakap terus terang. Saya teragak-agak sejenak. "Ya, kami sedang mencari pandu arah. Kami memerlukan seseorang yang tahu tentang rupa bumi tempatan." Ketua suku menjeling ke arah Khairul. Perbualan tanpa kata seolah-olah berlaku di antara mereka berdua. "Pandu arah bukan perkara mudah," kata ketua suku. "Kami akan membayar ganjaran yang mencukupi. Kerajaan Amerika, bukan soal uang." Ketua suku memotong kata-kata saya. "Masalahnya ialah masa ini, pola akan datang.
Pola adalah perkataan yang bermaksud ribut besar Arktik. Saya pernah mendengarnya. Pasukan meteorologi kami telah menganalisis. Tiada tanda-tanda ribut besar dalam tempo 2 minggu akan datang, kata saya dengan yakin. Namun, ekspresi ketua suku berubah pelik, dan dia melihat Khairul semula. Khairul, apa pendapat kamu? Khairul berpikir sejenak dan membuka mulutnya. Saya pikir ketua suku betul. Bau angin telah berubah. Anjing-anjing juga gelisah sejak semalam. Saya mendengus dalam hati. Bau angin? Kelakuan anjing? Kami mempunyai satelit cuaca bernilai berbilion-bilion ringgit, tetapi dia meramalkan cuaca berdasarkan tingkah laku anjing. Namun, saya tidak menunjukkannya. Kami juga mengambil kira keselamatan sebagai keutamaan. Kami mempunyai peralatan cuaca terkini dan bersedia untuk berundur segera jika berlaku kecemasan. Ketua suku mengeluh. Orang Amerika sentiasa begitu, percaya pada peralatan, tetapi Arktik tidak akan memaafkan mereka yang percaya pada peralatan. Kata-katanya mengganggu saya, tetapi saya perlu menyelesaikan misi. Walau bagaimanapun, kami memerlukan pandu arah. Adakah sesiapa yang Anda boleh cadangkan? Ketua suku berdiam diri seketika. Kemudian dia membuka mulutnya perlahan-lahan. Cucu perempuan saya, Ani, boleh pergi. Dia yang paling tahu tentang rupa bumi di kawasan ini. Cucu perempuan Anda, saya terkejut. Jangan risau, dia bukan kanak-kanak. Dia 28 tahun, dan dia telah keluar memburu dengan saya sejak kecil. Dilahirkan di Arktik, dibesarkan di Arktik. Ketua suku menambah sambil melihat Khairul. Dan Khairul banyak mengajarnya. Dia yang paling pintar di kalangan orang muda kebelakangan ini. Khairul tersenyum malu-malu. Apa yang saya ajar, Tok? Saya yang lebih banyak belajar daripada dia. Saya ingin tahu tentang hubungan kedua-dua mereka. Penyelidik Malaysia dan ketua suku Inuit. Bagaimana mereka menjadi begitu rapat? Apabila mesyuarat berakhir dan saya keluar, Khairul mengikut saya. Major Bradley? Ya. Boleh saya minta satu perkara? Ekspresinya menjadi serius. Tolong jangan layan Ani hanya sebagai pandu arah. Dia adalah orang dari tanah ini. Seorang yang mencintai tanah ini dan ingin melindunginya. Saya tidak faham sepenuhnya maksud kata-katanya. Apa maksud awak? Khairul melihat ke langit. Langit Arktik suram walaupun pada waktu siang. Amerika coba mengambil sumber dari tanah ini, bukan? Saya faham itu. Tetapi tanah ini bukan sahaja mempunyai sumber. Ia mempunyai kehidupan yang berterusan selama ribuan tahun, kebijaksanaan, dan jiwa. Dia memandang saya tepat. Saya harap Anda akan menghormati itu. Saya tidak dapat menjawab. Khairul tersenyum dan berpaling. Oh, dan tolong dengar kata-kata ketua suku dengan serius. Pola mungkin benar-benar datang. Saya merasakan kebimbangan yang aneh melihat belakangnya menjauh. Entah mengapa, saya merasakan kata-kata lelaki Malaysia ini betul. Tetapi ia hanya firasat. Saya adalah seorang tentera, dan tentera percaya pada data. Dan data satelit mengatakan tiada ribut. Malam itu, saya membuat laporan kepada Kolonel Harrison di Khema Markas. Kami mendapat pandu arah. Cucu perempuan ketua suku. Kolonel mengangkat keningnya. Seorang wanita? Ya. Tetapi dia dikatakan yang paling cekap di lapangan. Kolonel ketawa dengan hidungnya. Ah, tak mengapa. Peralatan kita akan buat semuanya. Pandu arah itu hanya formality. Saya mengangguk, tetapi ada sudut hati saya yang tidak selesa. Dan kata-kata Khairul terlintas di pikiran saya berulang kali. Arktik tidak akan memaafkan mereka yang percaya pada peralatan. Saya akan mengetahui maksudnya tidak lama lagi, dengan cara yang paling teruk. 2 hari sebelum berlepas untuk penerokaan, saya bangun awal pagi dan keluar dari kemah. Pagi di Arktik tidak dapat dibezakan daripada siang. Matahari berhenti di bawah ufuk dan cahaya senja putih terapung sepanjang hari. Tetapi anehnya, udara pada pagi itu berbeza. Sukar untuk dijelaskan. Tetapi saya patut katakan bahwa kualiti kesejukan itu berbeza. Lebih tajam dan lebih sunyi daripada biasa. Tentu saja, saya hanya mengabaikannya, karena saya tidak tahu maksudnya. Apabila saya masuk ke khema markas,
Pasukan meteorologi berkumpul di hadapan monitor. Ada sesuatu yang tidak kena, gumam Sarjan Thompson, pegawai meteorologi. Apa? Saya mendekat dan bertanya. Walaupun tiada keabnormalan pada data satelit, nilai barometer tempatan agak pelik. Ia telah turun 3 hektopascal berbanding semalam. 3 hektopascal, bagi orang awam, ia mungkin kelihatan seperti angka yang tidak penting, tetapi di kawasan kutub, ia adalah perubahan yang agak signifikan. Adakah itu akan menjadi masalah? Saya rasa tidak. Satelit tidak menunjukkan tanda-tanda ribut. Jadi mungkin ini adalah ralat alat. Thomson mengangkat bahu. Saya juga berpikir begitu. Satelit bernilai berbilion-bilion ringgit tidak mungkin salah, dan barometer tempatan yang betul. Tetapi pada saat itu, pintu khemah terbuka, dan seorang lelaki masuk bersama angin sejuk. Ia adalah Khairul. Wajahnya penuh kebimbangan. Major Bradley, boleh saya bercakap sebentar? Saya mengikutnya keluar dari khemah. Ada apa? Khairul menunjuk ke langit utara. Nampak awan itu? Saya melihat ke langit. Jalur awan putih tergantung di ufuk utara. Ia tidak kelihatan istimewa. Awan? Apa itu? Itu adalah petanda pola. Suku Inuit memanggilnya bayangan kematian. Ia bermakna ribut besar akan datang dalam masa 3 hari. Saya mengeluh dalam hati. Lagi cerita tidak saintifik? Dr. Khairul, pasukan meteorologi kami telah menganalisis, dan kebarangkalian ribut besar dalam seminggu akan datang adalah kurang daripada 5%. Ekspresi Khairul menjadi gelap. Satelit? Ya, data satelit cuaca terkini. Dia menggelengkan kepalanya. Satelit tidak boleh melihat semuanya. Cuaca Arktik adalah istimewa, fenomena yang tidak dilihat di mana-mana di bumi berlaku. Saya menjadi sedikit jengkel. Mengapa lelaki Malaysia ini terus meragui teknologi Amerika? Dokter Khairul, saya juga telah menghabiskan 3 tahun di Arktik. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi, Anda pikir saya tidak tahu tentang Arktik? Khairul berdiam diri sebentar. Kemudian dia berkata dengan tenang, Major tahu Arktik. Dengan data, dengan nombor, dengan peralatan. Tetapi Inuit merasai Arktik. Dengan kulit, dengan bau, dengan naluri. Adakah Anda pikir itu mempunyai makna saintifik? Nada suara saya menjadi tajam. Khairul tersenyum pahit. Sains? Saya juga seorang saintis. PhD, oceanografi. Tetapi, ada sesuatu yang saya pelajari setelah tinggal di sini selama 3 tahun. Apa dia? Di Arktik, Anda mesti merendah diri. Jika Anda sombong di hadapan alam, Anda akan mati. Keikhlasan jelas dalam suaranya. Tetapi saya tidak menerimanya. Terima kasih atas nasihat. Tetapi kami akan meneruskan mengikut jadwal. Khairul mengeluh. Baiklah, bukan hak saya untuk berkata apa-apa. Cuma, dia memandang saya tepat. Tolong jaga Ani. Walau apapun yang berlaku, tolong lindungi dia. Saya tidak dapat menjawab. Khairul berpaling dan berjalan menuju ke kampung. Melihat belakangnya semakin mengecil, saya merasakan kebimbangan yang pelik. Entah mengapa, saya merasakan kata-kata lelaki Malaysia ini betul, tetapi ia hanya firasat. Itu adalah kesilapan pertama saya. Petang itu, saya bertemu Ani buat kali pertama. Dia keluar dari rumah ketua suku, badannya tidak tinggi tetapi tegap. Rambut hitamnya terkeluar dari bawah topi kulit, dan mata tajam di bawah kening tebal merenung saya. Awak orang Amerika yang bertanggung jawab, dia mula bercakap. Bahasa Inggrisnya fasih. Pegawai perhubungan. Michael Bradley. Saya Ani. Saya akan menjadi pandu arah. Nada suaranya mendatar. Dia nampaknya tidak terlalu suka saya. Terima kasih. Ia akan sangat membantu. Bantuan. Ani ketawa dengan hidungnya. Tanpa saya, kamu semua akan hilang. Dalam masa setengah hari, saya sedikit tersinggung, tetapi saya menahannya. Sudah tentu, itulah sebabnya kami meminta pandu arah. Bukan diminta, diupah, katanya tajam. Bagi kamu, kami hanya alat, bukan? Alat yang akan digunakan dan dibuang, selepas kamu menggali sumber. Saya terdiam. Kata-katanya terlalu terus terang. Saya kesal jika Anda berpikir begitu.
Kesal, ia adalah fakta. Ani melihat ke langit. Ngomong-ngomong, awak tahu pola akan datang? Saya pikir, lagi cerita itu. Data satelit mengatakan, satelit, katanya, seperti mengejek. Apa yang satelit tahu? Ia hanya melihat dari atas langit. Dia menunjuk ke tanah. Cuaca sebenar mesti dirasakan di sini. Dengan tapak kaki, dengan kulit, dengan hidung. Saya mengeluh, baiklah. Kami akan berlepas mengikut jadwal. Ani mengangkat bahunya. Suka hati kamu. Kamu takkan dengar cakap saya pun, kan? Dia berpaling dan berjalan. Tetapi dia berhenti selepas beberapa langkah dan berpaling. Khairul abang memberitahu saya, awak bukan orang jahat. Jadi saya tanya satu perkara, kenapa awak datang ke sini? Apa sebab sebenar? Saya berpikir sejenak. Misi. Askar mengikut arahan. Ani mengangguk. Ya, itu betul. Kamu mengikut arahan. Tetapi Artik tidak mengikut arahan. Ingat itu. Selepas dia hilang, saya berdiri di situ seketika. Mengapa semua orang di tanah ini memberi amaran kepada saya? Ketua suku, Khairul, Ani, semuanya mengatakan perkara yang sama. Jangan pandang rendah Artik. Tetapi saya adalah seorang pegawai tentara Amerika. Seorang lelaki yang percaya pada data. Dan data mengatakan selamat. Sehari sebelum berlepas, saya menghadiri taklimat terakhir di Khema Markas. Kolonel Harrison berdiri di hadapan skrin besar, menerangkan laluan penerokaan. Jarak lurus ke titik sasaran adalah kira-kira 80 km. Anggaran masa perjalanan adalah 2 hari. Jika cuaca baik, kita boleh sampai dalam 1,5 hari. Kolonel berkata dengan penuh keyakinan. Peralatan sudah diperiksa? Siap sedia, Kolonel. 3 kendaraan salji, peralatan komunikasi, bekalan kecemasan 2 minggu, kit perubatan semuanya sudah tersedia, jawab pegawai bekalan. Bagus, kita akan berlepas jam 6 pagi esok. Taklimat selesai, dan ketika anggota-anggota bersurai, pintu terbuka dan seseorang masuk. Ia adalah Khairul, wajahnya pucat. Kolonel Harrison, boleh saya bercakap sebentar? Kolonel mengerutkan keningnya. Siapa ini? Dr. Khairul Azim, dari Pangkalan Sains Utara Jelai, Malaysia. Saya ingin minta penangguhan berlepas penerokaan. Bilik mesyuarat menjadi gempar. Penangguhan? Atas dasar apa? Suara kolonel menjadi dingin. Pola akan datang. Kiraan saya, ia akan sampai dalam masa 48 jam. Satelit tidak kata begitu. Satelit tidak boleh melihat semuanya. Tanda-tanda tempatan. Tanda-tanda tempatan? Kolonel ketawa sinis. Apa dia? Anjing menyalak atau bau angin berbeza? Wajah Khairul menjadi malu. Ia betul-betul begitu. Gelak tawa merebak di dalam bilik mesyuarat. Anggota-anggota tersenyum sinis. Doktor, Kolonel menghampirinya selangkah. Kami mempunyai peralatan terbaik di dunia. Satelit cuaca bernilai berbilion-bilion ringgit mengatakan tiada ribut, dan awak minta kami menangguhkan operasi kerana salahkan anjing. Khairul mengetatkan penumbuknya. Kolonel, saya telah tinggal di sini selama 3 tahun. Saya tahu bagaimana pola ia membunuh orang. Kalau begitu, doktor patut tinggal di Khema. Saya minta jangan campur urusan kami. Kolonel berkata dengan sinis. Khairul memandang saya, matanya meminta pertolongan. Tetapi saya berdiam diri. Seorang mejar tidak boleh melawan kolonel. Khairul mengeluh dan mengalah. Baiklah, ini sahaja yang saya boleh lakukan. Dia berpaling untuk keluar, kemudian berhenti. Satu perkara terakhir, dia berpaling semula. Ani akan ikut, kan? Ya, sebagai pandu arah. Saya sudah katakan semalam, tolong jaga dia, tolonglah. Suaranya bergetar. Ia adalah keikhlasan. Kolonel ketawa dengan hidungnya. Jangan risau. Tentara Amerika tidak akan meninggalkan orang awam. Khairul keluar tanpa berkata apa-apa. Selepas pintu ditutup, Kolonel bergumam. Mengapa orang Malaysia begitu berlebihan? Saya tidak menjawab, tetapi hati saya berat. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya berbaring di katil khemah, memandang siling, dan kata-kata Khairul terlintas di pikiran saya berulang kali. Di Artik, Anda mesti merendah diri. Jika Anda sombong di hadapan alam, Anda akan mati. Dan kata-kata Ani juga.
Artik tidak mengikut arahan. Sekitar jam 3 pagi, saya akhirnya bangun dan keluar dari khemah. Udara di luar terasa aneh, lebih sejuk dan lebih berat daripada semalam. Walaupun tiada angin, saya merasakan tekanan. Saya melihat ke langit. Jalur awan putih di utara semakin tebal. Semalam ia tergantung di ufuk, tetapi kini ia meliputi separuh langit. Bayangan kematian, kata-kata Khairul terlintas di pikiran saya. Saya tanpa sengaja menggigil, tetapi saya menggelengkan kepala. Tidak, satelit kata selamat, kan? Itu hanya awan. Saya masuk semula ke hema, dan beberapa jam kemudian, pasukan penerokaan berlepas mengikut jadwal. Pasukan penerokaan berlepas dari markas menuju ke utara. 3 kendaraan salji, 8 anggota, dan Ani Sipanduara. Saya berada di kendaraan nomor 2. Ani duduk di sebelah saya. Dia tidak bercakap apa-apa, hanya melihat keluar tingkap. Kira-kira 4 jam selepas berlepas, Ani membuka mulut buat kali pertama. Kita mesti patah balik cepat. Kenapa? Angin sudah berubah. Pola datang lebih cepat daripada yang dijangka. Saya mengambil radio. Markas, ini kendaraan 2. Minta pengesahan status cuaca. Jawaban yang datang bercampur dengan bunyi bising. Kendaraan 2, ini markas. Cuaca normal. Teruskan perjalanan. Saya melihat Ani. Markas kata normal. Dia mengeluh. Apa yang markas tahu? Mereka tak ada di sini. Saya tidak dapat menjawab. Saya melihat keluar tingkap. Langit semakin gelap. Ia menjadi gelap seperti senja walaupun pada waktu pagi. Dan angin mula bertiup. Mula-mula ia lemah. Hanya angin biasa Arktik. Tetapi sejam kemudian, angin menjadi raksasa. Astaga, gumam Johnson, pemandu. Di luar tingkap, ia adalah putih sepenuhnya. Ribut salji sangat kuat sehingga saya tidak dapat melihat 3 meter di hadapan. Bunyi angin memotong telinga. Ia seperti binatang mengaum. Suara Kolonel Harrison terdengar dari radio. Semua kendaraan berhenti. Ribut datang lebih cepat daripada yang dijangka. Saya melihat Ani. Dia menutup matanya. Macam mana awak tahu? Saya bertanya. Dia membuka matanya. Angin memberitahu saya. Saya terdiam. Kata-katanya betul. Naluri dia betul. Lebih daripada satelit. Lebih daripada data. Tetapi saya terlambat menyadarinya. Kami sudah terperangkap di tengah-tengah pola, dan neraka bermula. 30 menit pertama pola masih boleh ditahan. Kami menghidupkan enjin di dalam kendaraan salji dan memanaskan pemanas pada tahap maksimum. Walaupun suhu di luar jatuh ke 45 derajat, di dalam kereta masih hangat. Saya masih optimistik pada masa itu. Saya pikir hanya perlu menunggu ribut berlalu. Itu adalah pemikiran saya. Tetapi pola Arktik bukan ribut biasa. Selepas sejam, perkara aneh mula berlaku. Pertama, GPS berhenti berfungsi. Apa nih? Johnson, pemandu, panik melihat papan pemuka. Skrin berkelip, kemudian padam sepenuhnya. Markas, ini kendaraan 2. GPS rosak, balas. Saya menjerit ke radio. Tetapi yang datang hanyalah bunyi bising. Hanya bunyi Lampu kendaraan 1 dan 3 kelihatan samar-samar. Ia bermakna kami masih berdekatan. Kita mesti berkumpul dulu, kata Ani. Keluar dari kereta dan berjalan. Kita akan kehilangan satu sama lain jika begini. Saya teragak-agak. Di luar adalah neraka 45 derajat C. Lebih selamat di dalam kereta, bukan? Selamat? Suhu terus menurun sekarang. Tak lama lagi akan mencecah, 60 derajat. Kemudian minyak enjin akan membeku. Apa? Minyak pelincir khas pun akan membeku pada suhu ultra rendah. Kalau enjin mati, pemanas pun mati. Kemudian kita pun akan membeku. Saya meremang bulu roma. Saya tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu. Peralatan kami dikatakan beroperasi pada 70 derajat. Keluar sekarang. Sekarang. Ani membuka pintu. Serta-merta, angin seperti pisau menerpa ke dalam kereta. Saya secara naluri mengecilkan badan.
Ia tidak dapat digambarkan dengan perkataan sejuk. Rasanya seperti daging saya terkoyak, kulit saya terbakar. Ani melompat keluar dahulu, saya mengikutnya. Sebaik sahaja kaki saya mendarat di salji, ia tenggelam hingga ke lutut. Saya tidak dapat berjalan. Pegang tangan saya, jerit Ani. Saya hanya dapat mendengarnya sedikit karena bunyi angin yang kuat. Saya memegang tangannya. Dia menarik saya. Jarak ke kendaraan satu hanya 20 meter. Tetapi 20 meter itu terasa seperti keabadian. Ditolak oleh angin, tenggelam dalam salji, saya tidak dapat bernafas. Apabila saya akhirnya tiba di kendaraan satu, saya hampir rebah. Saya membuka pintu kereta dan melihat wajah Kolonel Harrison. Ekspresinya adalah ketakutan itu sendiri. Di dalam kendaraan satu terdapat 4 anggota, termasuk kolonel. Muka, semua orang pucat. Kolonel, bagaimana situasinya? Saya bertanya. Kolonel menjawab dengan suara bergetar. GPS rosak, komunikasi terputus, suhu menurun. Sekarang, 52 gras. Kendaraan 3, saya tak tahu. Tak dapat dihubungi. Saya melihat keluar tingkap. Lampu kendaraan 3 tidak kelihatan. Kita mesti cari mereka. Gila, awak nak keluar dalam keadaan macam ni, jerit kolonel. Kemudian Ani menyampuk, kalau duduk dalam kereta, kita akan mati. Minyak enjin akan membeku tak lama lagi. Kita mesti buat iglu. Iglu? Kolonel mengejek. Iglu pada abad ke-21? Kita ada peralatan canggih. Peralatan canggih awak semua dah rosak sekarang kan? Jerit Ani dengan marah. Kereta menjadi senyap. Dia betul. GPS, komunikasi, dan tidak lama lagi enjin peralatan canggih kami runtuh satu persatu. Macam mana nak buat iglu? Tanya kolonel dengan suara lemah. Saya akan buat, tapi saya perlukan bantuan, jawab Ani. Saya mengangkat tangan. Saya akan bantu. Membuat iglu adalah kerja yang lebih sukar daripada yang saya bayangkan. Ani memberi arahan, dan saya serta Johnson mengikut. Mula-mula kami perlu mencari salji yang keras. Ani memijak salji dengan kakinya, mencari tempat yang sesuai. Di sini, salji ini cukup keras. Dia memotong salji dengan pisau, berbentuk bata. Saya dan Johnson membawa bata salji itu, dan Ani menyusunnya. Angin terus bertiup. Jari-jari saya terasa beku. Walaupun memakai sarung tangan, saya kehilangan rasa. Saya tak boleh buat lagi. Johnson duduk. Bangun, jerit Ani. Kalau berhenti sekarang, kamu akan mati. Kamu mesti terus bergerak. Saya memegang Johnson dan membangunkannya. Tahan sikit lagi, sikit lagi. Itu bohong. Iglu baru separuh siap. Tetapi saya perlu memberinya harapan. Selepas sejam, iglu akhirnya siap. Ani menutup pintu masuk sambil berkata, masuk cepat. Saya dan Johnson masuk dahulu. Di belakang kami, anggota lain dari kereta juga masuk, seorang demi seorang, rebah. Kolonel Harrison masuk terakhir. Di dalam iglu, ia lebih hangat daripada yang saya sangka. Jauh lebih hangat daripada di luar. Macam mana boleh jadi? Gumam kolonel. Salji berfungsi sebagai penebat, jelas Ani. Ia menghalang angin luar dan mengekalkan suhu badan. Cara yang telah digunakan oleh Inuit selama ribuan tahun. Kolonel tidak dapat berkata apa-apa. Dalam situasi di mana peralatan berbilion-bilion ringgit menjadi tidak berdaya, rumah yang dibuat dari bongkah salji yang menyelamatkan kami. Pada saat itu, saya sadar maksud kata-kata Khairul. Satelit tidak boleh melihat semuanya, Anda mesti merendah diri. Dia betul, tetapi saya terlambat menyadarinya. Malam itu, ribut menjadi semakin kuat. Walaupun di dalam iglu, bunyi angin kedengaran, ia seperti raksasa mengaum. Suhu jatuh ke 58 deras. Seperti yang dikatakan oleh Ani, enjin kendaraan salji membeku. Kami tidak boleh kembali dengan kereta lagi. Anggota-anggota berpelukan, berbaring rapat untuk mengekalkan suhu badan. Saya duduk di sebelah Ani. Apa yang berlaku kepada orang dalam kendaraan 3? Saya bertanya. Ani berdiam diri. Selepas beberapa ketika, dia membuka mulutnya. Saya tak tahu. Mereka sepatutnya selamat jika mereka buat iglu. Dia berhenti. Tapi, orang Amerika tak tahu buat iglu kan? Hati saya jatuh. 4 orang berada di kendaraan 3. Di mana mereka?
Dan bagaimana keadaan mereka sekarang? Kita mesti cari mereka, kata saya. Kita tak boleh keluar sekarang. Ribut terlalu kuat. Kalau keluar sekarang, awak pun akan mati, kata Ani dengan tegas. Akan ada saat ribut reda sedikit. Kita mesti keluar pada masa itu. Saya mengangguk, tetapi hati saya berat. Pada masa itu, Kolonel Harrison mengerang. Saya berpaling. Wajah kolonel kelihatan pelik. Bibirnya bertukar biru. Kolonel, kolonel. Saya mendekat. Tangan saya tak bergerak, kata kolonel dengan suara bergetar. Saya menanggalkan sarung tangannya. Jarinya putih. Bukan putih pucat, tetapi benar-benar putih. Astaga, kolonel menjerit. Rasa sakit datang kembali apabila dia kembali. Saya meletakkan tangannya di ketiak saya. Saya perlu mencairkannya dengan suhu badan saya. Tak apa, kolonel. Saya akan cairkan. Tetapi keadaan kolonel semakin teruk. Dia tidak berhenti menggigil dan sukar untuk bercakap. Hipotermia telah bermula. Keadaan semakin buruk apabila malam semakin larut. 2 daripada 4 anggota mengalami hipotermia yang serius, termasuk Kolonel Harrison. Sarjan Carter, anggota perubatan, melakukan yang terbaik, tetapi obat-obatan dan peralatan tidak mencukupi. Suhu badan terus menurun. Jika begini, Carter berhenti bercakap. Semua orang tahu maksudnya. Saya melihat Ani. Apa yang perlu kita lakukan? Dia berpikir. Selepas beberapa ketika, dia berkata, kita perlukan minuman panas. Sesuatu yang panas. Minuman panas? Macam mana nak panaskan air? Kita tak boleh buat api kan? Menyalakan api di dalam iglu berisiko lemas akibat asap. Ani menggeledah beg galasnya. Ini dia. Apa yang dia keluarkan adalah bekas logam kecil dan bahan bakar alkohol. Lampu Inuit. Ia hampir tidak mengeluarkan asap. Dia menyalakan lampu dengan cekap. Api kecil menyala. Cahaya itu menerangi iglu dengan samar-samar. Ani mencairkan salji untuk membuat air. Dan dia mulai merebus air itu. Apa yang awak rebus? Saya bertanya. Hanya air. Tapi ia perlu direbus lama. Apabila air mendidih, Ani memberi sedikit kepada pesakit hipotermia itu, sedikit demi sedikit, sangat perlahan. Apabila air panas masuk, gigilan pesakit berkurangan sedikit. Saya melihat pemandangan itu dan tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut saya. Kaedah primitif, bukannya peralatan perubatan canggih, yang menyelamatkan nyawa. Ani, awak, kalau awak tak ada, kita semua dah mati. Ani tersenyum pahit. Belum selesai. Ribut masih berterusan, dan orang dalam kenderaan 3 masih di luar. Kata-katanya betul. Ribut terus mengaum, dan 4 rakan sekerja kami hampir mati di luar sana. Subuh tiba. Walaupun tiada perbezaan antara siang dan malam di Arktik, jam menunjukkan pukul 5 pagi. Angin sedikit reda. Ani membuka pintu masuk iglu dan menjenguk keluar. Sekaranglah. Apa? Mata ribut. Hanya sebentar. Ia akan berlanjutan selama kira-kira sejam. Saya mengangguk. Kalau begitu, boleh kita cari kenderaan 3? Kita boleh coba. Tetapi dia memandang saya. Saya perlukan seseorang untuk pergi bersama. Saya tidak teragak-agak. Saya akan pergi. Ia berbahaya. Saya tahu, tapi rakan sekerja saya sedang mati. Ani merenung saya sebentar. Sesuatu berubah di matanya. Awak orang yang lebih baik daripada yang saya sangka. Saya berjalan ke pintu masuk sebagai ganti jawaban. Kami keluar dari iglu, di luar masih neraka. Tetapi angin lebih lemah daripada sebelumnya. Ani berjalan di hadapan. Jangan hilang arah, ikut belakang saya sahaja. Saya mengangguk dan mengikutinya. Berjalan masih sukar. Saya tenggelam hingga ke lutut, dan kaki saya terasa beku, tetapi saya tidak boleh berhenti. Selepas kira-kira 30 menit berjalan, Ani berhenti. Di sana, kenderaan salji berada di tempat yang dia tunjuk. Ia adalah kenderaan 3, tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Pintunya terbuka, saya berlari ke sana. Kereta itu kosong. Mana mereka pergi? Saya melihat sekeliling. Terdapat kesan tapak kaki yang samar-samar di salji. Mereka nampaknya berjalan ke utara.
kata Ani. Kami mengikut kesan tapak kaki itu. Selepas kira-kira 100 mira, saya menemui sesuatu di salji. Seseorang. Tidak bergerak, saya berlari. Tidak. Yang tertanam dalam salji adalah Miller, operator komunikasi. Wajahnya beku putih. Matanya terbuka, tetapi tidak melihat apa-apa. Dia mati, saya melutut. Tangan saya bergetar. Miller, Miller. Ani memegang bahu saya. Kita mesti cari yang lain. Mereka mungkin masih hidup. Saya mengangguk dan berdiri. Kami terus mengikut kesan tapak kaki. Selepas 50 meter lagi, saya menemui mayat kedua. Ia adalah Lopez, jurutera. Dia juga mati. Air mata saya mengalir. Angin sejuk mencengkam pipi. Tetapi air mata mengalir. Ada dua lagi, kata Ani. Kami terus berjalan, dan kami menemui dua yang terakhir di seberang bukit. Tetapi mereka tidak mati. Mereka bergerak. Saya berlari. Di sini, dua anggota itu berpelukan, tertanam dalam salji. Mereka telah menggali lubang di salji dan masuk ke dalamnya. Hidup. Mereka hidup. Saya menarik mereka keluar. Mereka adalah Jenkins, anggota perubatan, dan O'Brien, pengakap. Kedua-duanya mengalami hipotermia yang serius, tetapi mereka hidup. Kita mesti bawa mereka ke iglu. Cepat, kata Ani. Saya memikul Jenkins. Ani memegang O'Brien. Kami kembali ke iglu sebelum mata ribut ditutup. Apabila kami kembali ke iglu, saya benar-benar keletihan, tetapi kerja belum selesai. Dua yang diselamatkan dan yang asal semuanya dalam keadaan serius. Kami memberi mereka air panas, menggosok badan mereka, melakukan semua yang kami mampu. Tetapi ia tidak mencukupi. Keadaan Kolonel Harrison merosot dengan cepat. Kolonel, Kolonel. Saya menggoncangnya, tetapi tiada tindak balas. Jantungnya hampir berhenti, kata Carter dengan putus asa. Saya meletakkan tangan saya di dada Kolonel. Saya memulakan CPR. 1, 2, 3. Saya terus menekan. Tetapi Kolonel tidak bangun. Tolong, tolonglah. Saya teruskan sambil menangis. Pada masa itu, Ani memegang tangan saya. Berhenti. Tidak. Belum. Suaranya tegas. Sudah terlambat. Saya berhenti. Saya melihat ke bawah pada wajah Kolonel. Dia kelihatan tenang, tetapi dia tidak hidup. Saya terduduk. Tangisan saya meletus. Seorang pegawai tentara Amerika menangis di dalam iglu, menyaksikan rekan sekerja mati, membayar harga karena mempercayai peralatan canggih. Ani duduk di sebelah saya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sebelah saya. Ribut terus mengaum, dan saya sedar, kami memerlukan pasukan penyelamat, tetapi komunikasi terputus. Tiada siapa tahu di mana kami berada. Kami hampir mati di tengah-tengah Arktik. Kami memerlukan keajaiban, dan keajaiban itu datang dari Malaysia. 18 jam telah berlalu sejak ribut melanda. 6 anggota tinggal di dalam iglu. Kolonel Harrison dan 2 anggota telah meninggal dunia. Keadaan yang masih hidup juga serius. Hipotermia, frostbite, dehidrasi. Carter berkata, jika kami tidak diselamatkan dalam masa 24 jam, lebih ramai orang akan mati. Saya duduk di pintu masuk iglu, melihat keluar. Ribut masih berterusan. Salji menghalang penglihatan sepenuhnya. Adakah ini akan berakhir begini? Pikiran itu terlintas di pikiran saya. Ani datang ke sebelah saya. Apa yang awak pikirkan? Adakah pasukan penyelamat akan datang? Saya tak tahu, jawabnya jujur. Jika ribut seteruk ini, helikopter pun tak boleh terbang, dan kendaraan salji pun tak boleh bergerak. Saya mengeluh. Jadi, kita hanya perlu menunggu. Ani melihat ke langit, tapi ada satu harapan. Apa dia? Khairul Abang. Saya berkedip. Dokter Khairul? Ya, Abang takkan mengalah. Keyakinan dalam suara Ani. Dia pasti akan datang jika tahu saya dalam bahaya. Tapi macam mana dia nak datang dalam ribut ni? Abang akan cari jalan. Dia sentiasa begitu. Saya merenung wajahnya, air mata berkumpul di matanya, tetapi ia bukan ketakutan. Ia adalah kepercayaan, kepercayaan mutlak kepada penyelidik Malaysia itu. Pada masa itu, saya mendengar sesuatu yang samar-samar. Pada mulanya saya fikir ia adalah bunyi angin,
tetapi tidak. Ia adalah salakan anjing. Itu anjing. Wajah Ani menjadi cerah. Khairul abang. Dia meluruh keluar dari iglu. Saya mengikutnya. Cahaya samar-samar mendekat dari tengah ribut salji. Anjing tarik. 6 husky menarik sledge. Dan di atas sledge itu, seorang lelaki, Dr. Khairul Azim. Khairul abang, jerit Ani. Khairul melompat dari sledge. Dia berlari melalui salji dan memeluk Ani. Awak selamat, syukurlah. Suaranya bergetar. Saya melihat pemandangan itu dengan kabur. Macam mana? Awak datang dalam ribut nih. Khairul melepaskan Ani dan melihat saya. Major Bradley, bagaimana dengan yang lain? Mereka di dalam iglu, tetapi 3 orang telah meninggal dunia. Ekspresi Khairul menjadi gelap. Saya faham. Mari kita mulakan penyelamatan dulu. Dia berpaling dan menjerit. Tuk, di sini. Mengejutkan. Seorang lagi lelaki turun dari snowmobile yang mengikuti sledge, ketua suku Inuit. Tuk, kenapa Tuk datang? Tanya Ani terkejut. Ketua suku tersenyum melihat cucu perempuannya. Anakku dalam bahaya, bagaimana aku boleh duduk diam di rumah? Air mata juga muncul di matanya. Hati saya tersentuh melihat pemandangan itu. Penyelidik Malaysia dan lelaki tua Inuit telah mereda ribut dengan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kami. Orang asing. Khairul masuk ke dalam iglu. Dia memeriksa keadaan pesakit dan mengeluarkan sesuatu dari beg galasnya. Ia adalah termos. Apa itu? Saya bertanya. Kopi segera 3 dalam 1, katanya. Saya bawa dari Malaysia, saya panaskan. Dia membuka penutup termos. Uap hangat naik. Aroma kopi manis memenuhi iglu. Pesakit, minum ini. Perlahan-lahan. Khairul memberi kopi kepada pesakit sedikit demi sedikit. Seteguk demi seteguk. Apabila cecair panas masuk ke dalam badan, ekspresi pesakit berubah, gigilan berkurangan. Ini terasa seperti badan mencair, gumam Jenkins. Saya juga mendapat seteguk dan meminumnya. Ia manis dan hangat. Kopi segera 3 dalam 1 yang biasa dari Malaysia pada saat itu adalah minuman paling berharga di dunia. Ini tak cukup, kata Khairul. Kita mesti panaskan lagi. Dia mengeluarkan sesuatu lagi dari beg galasnya. Pek pemanas segera. 1, 2, berpuluh-puluh pek pemanas segera tumpah keluar. Ini yang biasa digunakan di Malaysia. Ia kekal panas selama 12 jam pada 30 Celsius. Dia menampal pek pemanas segera itu di perut, ketiak, dan belakang leher pesakit. Ini akan menaikkan suhu badan dengan cepat. Saya bertanya dengan terkejut, mengapa awak bawa semua ini? Khairul tersenyum pahit. Saya dah kata Pola akan datangkan. Walaupun tiada siapa yang percaya, saya bersedia. Dia mengeluarkan sesuatu lagi. Kali ini, ia seperti vinil berwarna perak. Ini adalah selimut ruang, space, blanket. Ia dibangunkan oleh NASA, tetapi Malaysia telah memperbaikinya. Ia menghalang 90% kehilangan haba. Dia membalut pesakit dengan selimut ruang. Pesakit yang dibalut dengan selimut perak kelihatan seperti anak bungkusan. Ini akan menaikkan suhu badan dalam masa yang singkat, kata Khairul. Saya melihat beg galasnya. Kopi segera, pek pemanas segera, selimut ruang. Bukan peralatan, USD 300 juta. Ia adalah barangan biasa dari Malaysia. Tetapi itulah yang menyelamatkan nyawa sejam berlalu. Keadaan pesakit bertambah baik dengan ketara, suhu badan naik, kesedaran kembali, dan mereka boleh bercakap. Saya mendekati Khairul. Macam mana awak mereda ribut nih? Dia tersenyum. Anjing-anjing tahu jalan, lebih tepat daripada GPS. Tapi penglihatan terhalang sepenuhnya kan? Kami tidak melihat dengan mata, katanya sambil menunjuk hidungnya. Kami membezakan dengan bau. Anjing boleh menghidu bau manusia dari beberapa kilometer jauhnya. Saya terkejut, tidak dapat menutup mulut saya. Dan Khairul menyambung. Saya juga telah tinggal di sini selama 3 tahun, kan? Saya tahu angin dan salji di tanah ini. Walaupun tidak sempurna, saya tahu arah umum. Namun, ia pasti berbahaya. Awak mungkin mati. Khairul mengangguk. Saya tahu. Tapi Ani dalam bahaya. Dia melihat Ani. Dia duduk di sebelah datuknya. Dia seperti keluarga bagi saya.
Jika keluarga dalam bahaya, saya tak boleh duduk diam. Hati saya tersentuh dengan kata-kata itu. Penyelidik Malaysia memanggil wanita Inuit sebagai keluarga. Orang yang berbeza bangsa, negara, dan budaya. Dr. Khairul, ya. Adakah semua orang Malaysia begini? Khairul berpikir sejenak dan menjawab, mungkin tidak semua. Tetapi orang Malaysia ada sesuatu yang dipanggil silaturahim. Silaturahim adalah ikatan, perhubungan. Ia sukar diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ia adalah kasih sayang, perpaduan, tetapi sedikit berbeza, dia menyambung. Ikatan yang telah dibina tidak mudah putus. Dan demi ikatan itu, kami akan coba melindunginya hingga akhir, walaupun kami rugi. Saya mengangguk. Barulah saya faham. Mengapa Khairul mempertaruhkan nyawanya untuk mereda ribut? Mengapa lelaki tua berusia 70-an keluar untuk menyelamatkan cucunya? Itulah silaturahim. Tetapi ia belum berakhir. Ribut masih berterusan, dan kami masih terpencil. Kita mesti keluar dari sini, kata Khairul. Walaupun tidak sampai ke markas, ada tempat perlindungan di titik tengah. Kita boleh berkomunikasi di sana. Berapa jauh? Kira-kira 2 jam dengan anjing tarik. Saya melihat pesakit. Bagaimana kita nak bawa mereka? Kita bawa dengan sledge. 3 orang pada satu masa, Khairul menjelaskan rancangan itu. Saya akan bawa pesakit dahulu dengan sledge, dan ketua suku akan memandu yang lain dengan snowmobile. Ketua suku mengangguk. Saya boleh pergi ke sana, walaupun dengan mata tertutup. Dan rancangan melarikan diri ditetapkan. Kumpulan pertama berlepas. Khairul meletakkan 3 pesakit yang paling serius di atas sledge. Jenkins, O'Brien, dan Johnson yang teruk frostbite. Saya akan kembali dalam masa 1,5 jam. Tahan di sini sehingga itu, katanya. Saya mengangguk. Jaga diri. Jangan risau. Anjing-anjing tahu jalan. Dia menggoncang cambuk sekali. Anjing husky mula berlari dengan kuat. Sledge hilang dalam ribut salji. Saya melihat belakangnya, berdoa, tolong selamat. 1,5 jam berlalu, tiada berita. Saya mula risau, kenapa ambil masa yang lama? Ani datang ke sebelah saya. Jangan risau. Khairul abang, akan tepati janji. Mungkin lambat sikit sebab ribut. Mari tunggu sebentar lagi. Saya mengangguk. Tetapi kebimbangan tidak hilang. Tepat pada masa itu, saya mendengar salakan anjing lagi. Saya meluru keluar dari iglu. Sledge mendekat dari ribut salji. Ia adalah Khairul. Awak selamat. Dia turun dari sledge sambil berkata, pesakit selamat tiba di tempat perlindungan. Komunikasi telah disambungkan, dan pasukan penyelamat sedang dalam perjalanan. Saya menghela nafas lega. Betul ke kita akan diselamatkan? Ya, helikopter telah dihantar dari markas. Mereka akan datang sebaik sahaja ribut reda sedikit. Pada saat itu, lutut saya lemah. Saya terduduk, air mata mengalir. Kami selamat, kami selamat. Khairul memegang bahu saya. Jangan menangis. Belum selesai. Kita mesti bawa yang lain. Saya menyeka air mata saya dan berdiri. Ya, mari pergi. Selepas 2 kali perjalanan, semua mangsa tiba di tempat perlindungan. Ia adalah bangunan kecil seperti pondok. Ani berkata, ia adalah tempat berehat yang digunakan oleh Inuit semasa memburu. Di dalamnya terdapat pendiangan dan peralatan komunikasi. Saya menghubungi markas melalui radio, pasukan penerokaan di sini. Minta penyelamatan untuk 5 mangsa yang terselamat. Jawaban yang bercampur dengan bunyi bising datang. Pasukan penerokaan, ini markas. Pasukan penyelamat telah berlepas. Anggaran masa ketibaan 3 jam. Saya meletakkan radio dan menghela nafas. Akhirnya selesai. Khairul duduk di sebelah pendiangan. Saya mendekatinya. Dr. Khairul, ya, terima kasih. Sungguh. Dia tersenyum, hanya melakukan apa yang sepatutnya. Tidak, awak pertaruhkan nyawa awak kan? Untuk kami, saya berkata dengan ikhlas. Kalau awak tak ada, kita semua dah mati. Khairul melihat keluar tingkap. Mula-mula, saya pun teragak-agak. Ya, mana mungkin saya tidak takut untuk keluar dalam ribut. Saya pun manusia. Dia berkata dengan tenang. Tetapi saya terfikir tentang Ani. Dia mesti takut, sejuk, dan lapar.
Apabila saya pikir begitu, saya tidak takut lagi. Saya merenung wajahnya. Seorang lelaki Malaysia, seorang yang datang dari negara yang jauh. Dia menemui keluarga sebenar di tanah beku ini. Dan dia mempertaruhkan nyawanya demi keluarga itu. Saya menghulurkan tangan saya. Mari jadi kawan, Dr. Khairul. Dia memegang tangan saya, tangan yang hangat. Kehangatan paling hangat yang saya rasai di tengah-tengah Arktik, 36,5 derajat Celcius. Suhu badan manusia. Itulah yang menyelamatkan kami. Apabila saya tiba di Pangkalan Sains Utara Jelai, saya menangis buat kali pertama. Saya tidak pernah menitiskan air mata walaupun sekali sepanjang 15 tahun berkhidmat dalam pasukan khas. Saya mengetap gigi dan menahan walaupun tulang saya patah semasa latihan atau cedera parah dalam pertempuran. Tetapi malam itu, apabila saya duduk di hadapan pendiangan yang hangat, air mata mengalir tanpa saya sadari. Wajah Harrison, Jenkins, dan Lopez terlintas di pikiran saya. Miller baru berkawin 6 bulan. Dia sentiasa membawa surat yang akan dihantar kepada istrinya di dalam saku jaketnya. Lopez berkata dia akan membuka kedai alat memancing di Alaska selepas bersara. Kolonel mempunyai 3 anak perempuan. Dia baru sahaja berbangga bahwa anak bongsunya akan merayakan ulang tahun pertama minggu ini. Dan mereka kini tidur selamanya di dalam ais, 52 gras. Major Bradley, Dokter. Khairul duduk di sebelah saya. Tak mengapa untuk menangis. Anda patut menangis. Saya menggelengkan kepala. Ini salah saya. Saya adalah ketua pasukan. Saya yang membunuh mereka. Khairul berdiam diri sebentar, kemudian berkata dengan tenang. Bukan Mejar yang membunuh mereka. Kesombongan yang membunuh mereka. Saya mengangkat wajah saya dan melihatnya. Kesombongan kita semua. Kesombongan negara Amerika. Ilusi bahwa teknologi Amerika boleh menyelesaikan semuanya. Fantasi bahwa uang boleh membeli apa sahaja. Suaranya tenang tetapi berat. Adakah Mejar tahu mengapa suku Inuit menolak uang Presiden Trump? Saya menggelengkan kepala. RM 14 juta setiap seorang, bukankah itu jumlah yang cukup menggoda? Khairul melihat keluar tingkap. Ribut salji telah reda sedikit. Bagi mereka, tanah ini tidak boleh ditukar dengan uang. Ia adalah asas kehidupan yang dijaga oleh nenek moyang mereka selama 4.000 tahun. Dilahirkan di atas ais, memburu di atas ais, mati di atas ais. Itulah identiti mereka. Saya teringat taklimat yang saya terima di Pentagon. Penduduk asli Greenland rapuh dari segi ekonomi. Mereka boleh dipujuk dengan insentif keuangan yang sesuai. Betapa sombongnya analisis itu. Dokter, Khairul, bagaimana awak belajar cara untuk bertahan di tanah ini? Khairul tersenyum. Apabila saya datang pertama kali, saya juga yakin seperti Mejar. Saya pikir peralatan canggih dari Malaysia akan menyelesaikan masalah. Kemudian saya hampir mati pada musim sejuk pertama, katanya dengan tenang. GPS terhenti, komunikasi terputus, dan saya terperangkap dalam ribut salji. Yang menyelamatkan saya pada masa itu adalah seorang nelayan Inuit. Seorang lelaki tua berusia 70-an. Awak belajar daripadanya? Ya. Selama 3 tahun, saya belajar daripadanya cara mengendalikan anjing tarik, cara membaca ketebalan ais, cara meramalkan cuaca mengikut arah angin. Beliau berkata kepada saya, untuk bertahan di Arktik, Anda mesti membuang 2 perkara. Pertama, kesombongan. Kedua, ketergesaan. Saya merenung kata-kata itu. Kami mempunyai kedua-duanya. Kesombongan terhadap peralatan USD 300 juta dan ketergesaan untuk menyelesaikan misi dalam masa sebulan. Akibatnya, kami kehilangan 3 nyawa rakan sekerja. Panggilan datang dari Pentagon. Wajah timbalan setiausaha pertahanan muncul di skrin panggilan video. Major Bradley, laporkan situasi. Saya menarik nafas panjang. Miller, Lopez, dan Kolonel Harrison. 3 orang maut. Wajah timbalan setiausaha pertahanan di skrin menjadi gelap. Kerugian peralatan adalah GPS, 3 peralatan komunikasi satelit rosak, dan pakaian kalis khas ia adalah kemusnahan total. Timbalan setiausaha pertahanan mengeluh. Bagaimana dengan misi itu? Saya teragak-agak sejenak. Kemudian saya mengatakan kebenaran yang Pentagon tidak mahu dengar, Tuan. Saya akan berterus terang. Misi ini mustahil dari awal.
Kita tidak boleh mengalahkan musim sejuk Greenland dengan teknologi kita. Ia sama saja walaupun kita menghabiskan USD 300 billion, tanah ini bukan tempat yang boleh ditakluki dengan uang. Mata timbalan setiausaha pertahanan mengecil. Jadi, apa yang awak nak katakan? Tinggalkan rare earth? Tidak, ada cara. Saya melihat Dr. Khairul yang duduk di sebelah saya. Kita mesti bekerja sama dengan Malaysia. Malaysia? Suara timbalan setiausaha pertahanan bercampur dengan rasa tidak puas hati. Dr. Khairul Azim dari Pangkalan Sains Utara, Jelai, Malaysia. Dia menyelamatkan 5 nyawa kami, dan dia tahu cara untuk bertahan di tanah ini. Dr. Khairul menundukkan kepalanya ke skrin. Selamat sejahtera, Dr. Khairul Azim, Pangkalan Sains Utara Jelai. Timbalan setiausaha pertahanan berdiam diri sebentar. Kemudian dia bertanya, Dr. Khairul, beritahu saya secara jujur, adakah Anda pikir penerokaan rare earth boleh dilakukan di Greenland? Dr. Khairul menjawab, boleh, tetapi ada syarat. Syarat, kita perlukan kerjasama suku Inuit. Kita tidak boleh bergerak selangkah pun tanpa persetujuan mereka. Dan untuk mendapatkan persetujuan mereka, kita perlukan penghormatan, bukan uang. Timbalan setiausaha pertahanan berkerut keningnya. Penghormatan, apa maksudnya secara khusus? Kita mesti mengakui siapa tuan tanah ini? Kita perlukan kerendahan hati untuk belajar daripada orang yang telah menjaga tempat ini selama 4.000 tahun, barulah mereka akan membuka hati. Timbalan setiausaha pertahanan di skrin berfikir sebentar. Kemudian dia berkata, baiklah, saya akan melaporkan kepada negara. Major Bradley, bersedia untuk pulang dulu. Panggilan terputus. Saya melihat Khairul. Terima kasih. Dari hati saya. Khairul menggelengkan kepala. Saya yang patut berterima kasih, kerana Anda tidak membiarkan pengorbanan 3 nyawa itu sia-sia. Saya melihat keluar tingkap. Ribut salji telah berhenti sepenuhnya, dan aurora memenuhi langit. Cahaya hijau dan ungu melintasi langit. Saya kembali ke Washington. Sesi pendengaran jawatan kuasa penerbangan diadakan di Pentagon. Saya melaporkan dari awal hingga akhir apa yang berlaku di Greenland. Bagaimana GPS menjadi tidak berdaya? Mengapa komunikasi satelit tidak berfungsi? Bagaimana 3 rakan sekerja kehilangan nyawa? Dan bagaimana penyelidik Malaysia, Dr. Khairul Azim, menyelamatkan kami? Selepas sesi pendengaran, Setiausaha Pertahanan memanggil saya secara berasingan. Bradley, beritahu saya secara jujur, adakah awak benar-benar fikir ia boleh dilakukan jika kita bekerja sama dengan Malaysia? Saya menjawab tanpa teraga-aga. Ya, Tuan. Saya yakin. Buktinya adalah apa yang Dr. Khairul Azim tunjukkan kepada saya. Dia tahu cara untuk bertahan di Arktik tanpa peralatan canggih. Dia belajar daripada suku Inuit. Dan dia mendapat kepercayaan mereka. Setiausaha pertahanan mengangguk. Presiden Trump menawarkan RM10 juta setiap orang kepada penduduk Greenland dan 85% menolak, tetapi seorang penyelidik Malaysia mendapat kepercayaan mereka. Ya, Tuan, ada perkara yang tidak boleh dibeli dengan wang. Setiausaha pertahanan melihat keluar tingkap. Baiklah, kita akan menghantar cadangan rasmi kepada pihak Malaysia. Institut Penyelidikan Arktik bersama Malaysia AS telah ditubuhkan di Greenland. Pengarahnya adalah Dr. Khairul Azim. Saya dilantik sebagai pegawai perhubungan pihak Amerika. Pada hari pembukaan institut, para ketua suku Inuit hadir. Lelaki tua berusia 70-an yang mengajar Dr. Khairul cara bertahan di Arktik juga datang. Namanya Anik, yang bermaksud angin dalam bahasa Inuit. Datuk Anik memeluk Dr. Khairul dan berkata, Khairul, kamu berjaya. Dr. Khairul menundukkan kepala. Terima kasih, Ayah. Dia memanggilnya Ayah. Saya sedar pada masa itu. Apa yang Dr. Khairul pelajari selama 3 tahun bukan sekadar teknik. Dia telah menjadi sebahagian daripada tanah ini. Dia telah menjadi keluarga. Itulah yang tidak dapat dibeli oleh Amerika dengan uang. Upacara berakhir, dan saya keluar dari institut. Angin sejuk, 30 derajat Celcius mencengkam wajah saya. Tetapi anehnya, saya tidak merasakan kesejukan. Sesuatu menyentuh poket saya. Pek pemanas segera. Pek pemanas segera yang diberikan oleh dokter
Khairul kepada saya, ketika dia menyelamatkan saya, buat kali pertama, saya masih menyimpannya. Apabila saya meletakkannya di telapak tangan, kehangatan terasa. 36,5 derajat suhu badan manusia. Yang menyelamatkan kami di neraka, 52 graz, bukanlah peralatan USD 300 juta. Ia adalah pek pemanas segera bernilai beberapa ringgit, dan hati hangat orang Malaysia yang menyerahkan pek pemanas segera itu. Saya melihat ke langit. Aurora tersebar lagi, bahwa teknologi sahaja tidak mencukupi, bahwa wang tidak boleh membeli semuanya, bahwa kekuatan sebenar datang dari kerendahan hati dan penghormatan. Angin bertiup. Ia seperti tiga rakan sekerja saya menjawab, "Tak apa Bradley, kami tahu." Saya menyeka air mata saya dan kembali ke institut. Ini baru permulaan. Saya mesti belajar dengan betul, bekerja sama dengan betul, dan mencapai hasil yang betul di tanah ini, supaya pengorbanan tiga rakan sekerja tidak sia-sia. Itulah hutang saya kepada mereka. Kisah hari ini berakhir di sini. 3 askar Amerika tidur di dalam ais. Mayat mereka pun tidak ditemui. Keluarga mereka mungkin masih menunggu. Anak lelaki, suami, ayah yang tidak akan kembali. Saya terus berpikir sambil menulis kisah ini. Mengapa mereka mesti mati? Walaupun mereka mempunyai peralatan USD 300 juta, walaupun mereka adalah tentara Amerika yang paling kuat di dunia. Jawabannya mudah. Karena kesombongan. Karena mereka pikir uang boleh membeli apa sahaja. Karena mereka tersalah anggap bahwa mereka boleh menakluki alam semula jadi. Namun, ada seseorang yang terselamat di Arktik yang seperti neraka itu, seorang rakyat Malaysia. Dia tidak mempunyai USD 300 juta, dia tidak mempunyai peralatan canggih. Apa yang dia ada hanyalah pek pemanas segera, kopi segera, dan hati yang rendah hati untuk belajar. Dia menundukkan kepala dan belajar daripada suku Inuit yang telah hidup di atas ais selama 4.000 tahun. Itu sahaja. Tetapi itu adalah segalanya. Bukankah dunia yang kita diami juga sama, tuan-tuan dan puan-puan? Nampaknya wang boleh menyelesaikan segala-galanya, dan teknologi boleh menyelesaikan segala-galanya, tetapi hati manusia akhirnya tidak boleh dibeli dengan wang. Di hadapan alam, manusia adalah makhluk yang kecil tanpa had. Hanya mereka yang belajar dengan rendah hati akan bertahan hingga akhir. Malaysia begitu. Negara yang kaya dengan sumber alam dan budaya, tetapi kita bertahan, bukan kerana kita rendah hati, kerana kita tidak berputus asa. Kepada Anda yang menonton video ini hari ini, jangan berputus asa walaupun menghadapi kesukaran. Rendah hati, tekun, dan hangat. Itulah kekuatan Malaysia, sesuatu yang lebih berharga daripada segalanya. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Apakah reaksi Anda terhadap berita ini? Berikut adalah reaksi orang yang menonton berita ini. Penggambaran teknologi modern yang menjadi tidak berdaya di hadapan kemarahan alam sekali lagi membuatkan saya berasa kagum terhadap alam semula jadi. Saya sadar bahwa sikap rendah diri seperti Dr. Khairul Azim adalah kunci untuk membezakan hidup dan mati dalam keadaan yang melampau, dan saya menghargai kepentingan semangat Malaysia. Saya terharu dengan keagungan suku Inuit yang memilih untuk mempertahankan sejarah dan tradisi 4.000 tahun mereka berbanding wang tunai RM14 juta. Ia mempersoalkan masyarakat modern yang berfikir wang boleh membeli segala-galanya tentang apa yang sebenarnya patut kita lindungi. Saya rasa sikap Dr. Khairul Azim, seorang saintis yang rendah hati belajar daripada kearifan tempatan, adalah kecerdasan sejati. Kita juga harus belajar kepentingan untuk memahami alam semula, jadi daripada bau angin dan tingkah laku anjing, bukan hanya bergantung pada data dan nombor. Kontras antara kesombongan tentara Amerika dan kekejaman Arktik yang mengalahkannya sangat jelas. Saya sangat terkesan bahwa tidak kira betapa majunya tamadun yang kita bina, kita hanyalah sebahagian daripada alam semula jadi di bumi, dan kita tidak boleh melupakan itu. Saya mengucapkan takziah yang mendalam kepada 3 anggota yang terkorban. Saya rasa cerita ini menekankan bahwa hubungan kerjasama baharu berdasarkan penghormatan kepada orang tempatan bukan penguasaan melalui kuasa ketenteraan atau ekonomi diperlukan untuk mengelakkan tragedi ini berulang. Saya terkejut dengan perkembangan di mana pek pemanas segera dari Malaysia menjadi talian hayat di Kutub 50 Dagra.
Practicality barangan Malaysia dan keberanian dokter. Khairul yang membawanya adalah kisah hebat yang menjadi kebanggaan ramai pembaca. Saya rasa lega dengan keputusan Major Bradley untuk akhirnya mengakui kesilapannya dan membina hubungan kerjasama dengan Malaysia. Sikap mengakui kegagalan dengan rendah hati dan memperoleh kebijaksanaan baharu daripadanya juga merupakan satu bentuk kekuatan. Saya terharu membayangkan betapa ikhlasnya Khairul Azim untuk membina kepercayaan sehingga ketua suku Inuit memanggilnya anak. Ikatan seperti keluarga yang melangkaui bangsa memancarkan cahaya yang paling hangat di dunia ais yang dingin. Kerendahan hati dan ketekunan yang kita, orang Malaysia, mungkin telah lupakan digambarkan sebagai senjata terbaik dalam kisah ini. Saya sadar bahwa kita tidak boleh melupakan kearifan penting untuk hidup bersama alam semula, jadi dalam kehidupan moden yang terlalu mudah. Kata-kata Ani, artik tidak mengikut arahan, membuatkan saya merasakan batasan antroposentrisme kepercayaan bahwa manusia adalah yang paling penting. Saya belajar bahwa hanya dengan menghormati peraturan alam semula jadi dan mendengar suara tanah barulah kita boleh hidup bersama dalam persekitaran yang keras. Keinginan 85% penduduk yang menolak tawaran Trump adalah kasih sayang kepada tanah mereka. Terdapat katarsis yang mendalam pada saat kekuatan untuk melindungi tempat perlindungan jiwa, mengalahkan negara besar yang sombong. Adegan di mana anjing tarik muncul, bukan helikopter canggih, dalam adegan penyelamatan adalah simbolik. Teknologi tradisional 4.000 tahun kadang-kadang mengatasi teknologi canggih bernilai berbilion-bilion ringgit. Episode ini menunjukkan kepentingan menghargai dan mewariskan tradisi. Jika Anda menyukai video ini, sila subscribe dan like sekali. Sokongan Anda akan menjadi kekuatan besar untuk membuat video seterusnya. Terima kasih kerana menonton hingga akhir hari ini. Malaysia boleh